Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, terima kasih Tuan MC yang kacak lagi bergaya, rambut belah tengah sejak azali. Malam ni saya dengan dia je. Presenter yang lain kami tolak ke tepi pasal sesi yang malam ni adalah sesi webinar khas. Ya. Bukanlah kami menolak Puan Emily tu sebab dia tak bagus, tak. Cuma setiap hari Isnin kami bakal bawakan kepada anda untuk bersama-sama dengan kami dalam satu sesi yang agak lain dari yang lain. Ya. Dan hari ini saya memilih topik. Saya memilih topik perangkap zon selesa untuk dipersembahkan kepada anda semua. Yang mana topik ini sebenarnya bagi saya sangat-sangat perlu anda sedari sebab kebanyakan yang saya tengok di dalam grup Boolean Savers, dalam Quantum Metal masih tercari-cari rentak dan haluan bagaimana untuk bermula. Dan topik ini bukan topik yang bakal dibawakan di buah pukul F2K. Tadi saya ada baca komen-komen dekat WhatsApp yang katakan, oh ini one of the topic dekat buah pukul F2K. Tetapi ia sangat berkait rapat sebenarnya. Ya. Sebenarnya dalam hidup kita ni pusing-pusing tu ke situ juga sebenarnya, ya. Cuma kita ni saban hari melalui benda Allah ni tadi dan kita tak sedar apa yang sepatutnya kita buat dan apa yang membuatkan kita stuck sebenarnya. Alright? Now, so saya nampak di skrin sekarang ni dah ada 30 participants yang datang, which is saya nak mengucapkan terima kasih kepada semua partisipan yang datang awal, seawal jam sebelum 9 malam. Alright. Sebelum saya bermula, saya suka nak ingatkan, kalau boleh lepas-lepas ni, kita memang tahu dah kita ada sesi 135 setiap Isnin, Rabu dan Jumaat yang bermula pada jam 9 malam. Kalau boleh, sedaya mungkin kita cuba untuk berada di dalam webinar seawal sebelum jam 9 malam. Maksudnya, kalau di zaman saya dululah, kalau di zaman offline, saya diarahkan oleh upline ataupun leader-leader saya untuk saya berada di dalam dewan seawal setengah jam sebelum satu-satu event bermula. Ya. Jadi saya minta kerjasama semua demi untuk melancarkan ataupun melincinkan perjalanan majlis ilmu ni tadi, sebab mungkin ada di antara kita yang ada tugasan selepas pada sesi ni, mereka dapat keluar ketika semuanya sudah selesai. Sekiranya kita datang lambat, kita sebenarnya menghukum kawan-kawan kita yang datang awal, yang mungkin ada hal-hal lain selepas ni, terpaksa menunggu kita untuk bermula, which is very very unfair lah. Ya. Alright. So now, saya sebelum bermula, boleh dengar suara saya dengan jelas, ya? Ada tak di negeri-negeri tertentu, di negeri Pasir Bedengung, yang tak boleh dengar suara saya ni? Tolong respon. Tuan Fauzan, tolong cek respon tu. Alright, Alhamdulillah, jelas sangat-sangat, loud and clear, jelas, Alhamdulillah. Terima kasih di atas respon anda. Dan saya bawakan kepada anda topik malam ini, topik yang saya telah garap sendiri, iaitu topik perangkap zon selesa. Cerita yang bakal saya bawakan kepada anda hari ini adalah cerita tentang perangkap zon selesa, yang mana cerita ini sebenarnya berkait rapat dengan kita semua. Saya percaya dan saya lihat dengan jelas di dalam perkembangan network saya sendiri dan juga perkembangan network kawan-kawan yang lain. Ada ramai orang yang telah pun berada di dalam Quantum Metal, di dalam BSG, tetapi stuck. Tak tahu nak pergi ke mana-mana. Okay? Jadi cerita hari ini adalah cerita berkisah tentang perangkap zon selesa, yang mungkin you all sedar, yang mungkin you all tak sedar. Ataupun you all sedar tapi you all buat-buat tak nampak. Ya? Dan hari ini saya bakal kupas, insya-Allah, bagaimana ia terjadi dan mengapa ia terjadi, dan saya bakal kupas apakah solution untuk kita semua mendapat keluar daripada perangkap zon selesa ni tadi. Right, insya-Allah. Okay. Hari ini kita sedia maklum, ramai di antara kita yang masih bekerja, yang melihat peluang
dan merebut peluang. Tetapi yang memelikkan, ada ramai orang yang macam orang dalam gambar ni yang sanggup bangun awal pagi dan kemudiannya bersesak-sesak dalam jam seperti ini untuk pergi ke office hanya untuk dimarahi oleh bos. Saya tidak mengatakan ataupun tidak menyuruh anda untuk quit daripada apa yang anda buat sekarang. Cuma kadang-kadang kita ni tak sedar ini berlaku pada kita. Kita tak sedar yang mana kita sedang berada dalam zon selesa yang kita sanggup tunggu ataupun sanggup buat hari-hari ni. Kalau di KL ni lah, kalau di KL bangun kerja seawal jam 6 pagi, bersesak-sesak dalam jam, kemudian sampai dekat dekat pejabat dimarahi oleh bos disebabkan kerja-kerja yang tak pernah siap ataupun belum siap. Kemudian dihidangkan pula dengan kerja-kerja yang bertimbun-timbun dan akhirnya membawa kepada stres dan sebagainya. Okey. Jadi sebenarnya apa yang membuatkan ia berlaku? Cuma satu saja jawapan dia, iaitu sebab mereka nampak yang mana pada setiap hujung bulan mereka nampak dan mereka sangat yakin kalau aku bangun pagi, kalau aku pergi office walau dimarahi oleh bos, walaupun aku dihadapkan dengan kerja bertimbun-timbun, di hujung bulan setiap 31 hari bulan pasti aku akan dapat gaji. Dan ini dilalui oleh hampir setiap orang. Dan ini juga dilalui oleh saya satu ketika dulu. Sebelum saya decide untuk saya yang in control dalam kehidupan saya, yang take charge dalam kehidupan saya. Okey. Sekali lagi diingatkan, saya tidak menyarankan anda untuk berhenti kerja. Anda boleh buat ataupun boleh bekerja terus seperti mana anda bekerja sekarang, di mana juga anda bekerja sekarang. Cuma anda kena identify ataupun anda kena cuma alert dengan apa yang berlaku kepada anda sekarang. Ini yang saya nak fahamkan betul-betul. Jadi semua perkara itu tadi berlaku sebab mereka amat-amat yakin apa pun berlaku, aku hadap je lah apa makian bos aku, dan hujung bulan pasti tanpa gagal gaji tetap akan masuk dalam akaun bank aku. Dan ini membuatkan mereka selesa sangat-sangat. That's why tajuk saya tadi tu perangkap zon selesa. Jadi ceritanya adalah bukan seorang dua yang melalui masalah ni, ramai yang melalui masalah begini. Jadi ceritanya sebab ni cerita dia. Dia nampak. Tak apalah. Bos marah ke apa benda ke, janji tiap bulan, hujung bulan, setiap hari bulan yang sama, 27 hari bulan ke 7 hari bulan tu, kan, dia akan terima gaji. Tak kisahlah gaji dia banyak mana pun. Baik 1,000, baik 2,000, baik 3,000, baik berbelas ribu, baik berpuluhan ribu. Tapi ada juga golongan-golongan yang memang mencintai pekerjaan mereka. Itu satu kategori yang lain lah. Ini yang saya cerita ni adalah orang-orang seangkatan dengan saya dulu, seperti Tuan Fauzan, yang mana kami rasakan kami tak layak dinilai oleh seseorang. Biar kami yang tentukan gaji kami berapa, biar kami yang tentukan berapa income kami nak. Biar kami yang in control dalam kehidupan kami. Okey, jadi nak tak nak, kita tetap kena berdepan dengan kawan-kawan kita yang masih lagi bekerja, tapi kita nak tolong mereka ni. Nak tolong mereka supaya mereka sedar ataupun alert yang mereka sebenarnya sedang terperangkap dalam zon selesa. Zon selesa yang saya maksudkan adalah zon di mana mereka masih mempunyai gaji, apa pun berlaku, tak jalan ke bisnes dia, tak hidup ke network dia, doesn't matter. Sebab aku masih ada gaji bulanan. Alright. Now, kita bergerak ke depan. Okay. Walaupun, ni yang best. Walaupun pada hakikatnya, mereka tahu pada setiap tarikh mendapat gaji, inilah perbelanjaan yang perlu mereka selesaikan. Belanja anak sekolah, bil telefon, bayar ansuran kereta, beli barang-barang keperluan di rumah, beli makanan di rumah, bayar sewa ataupun bayar rumah, bayar bil TM, bil yang lain, indah water ke whatsoever utility bills lah. Kemudian mereka perlu lagi menghadap jam setiap hari dan perlu melalui jalan-jalan yang ada tol dan masih perlu membayar tol dan mengisi minyak. On top of that,
sekali-sekala mereka kena bayar zakat. Bila abang baju putih tu beri mereka surat cinta. Jadi ini adalah perbelanjaan yang mereka perlu keluarkan selepas mereka mendapat gaji. Yang ni yang orang tak sedar. Dan akhirnya end up dengan apa pun yang mereka dapat untuk sebulan itu hanyalah cukup-cukup simpan ataupun tak ada langsung simpanan di akhirnya. Dan perkara ini sangat-sangat menyedihkan. Saya dah jumpa ramai kawan-kawan saya yang seangkatan dengan saya, yang seusia dengan saya, yang mana ketika mereka habis bekerja, cuba buat bisnes sendiri pun tak jadi, balik bekerja semula dan end up dengan financial life mereka masih lagi terumbang-ambing dan tak ketahuan. Ya? Alright. Diingatkan sekali lagi, sesi ini bukan sesi untuk mengajak ataupun mendoktrinkan anda untuk berhenti daripada apa yang anda buat sekarang ataupun pecat majikan anda. Tidak. Cuma sesi ini adalah sesi untuk saya membantu anda identify di manakah anda stuck sebenarnya. Alright? Okay. Boleh jelas? Alhamdulillah. Alright. Now, jadi dapat gaji hanya untuk dihabiskan untuk membayar keperluan hidup, untuk membina keluarga, untuk membeli barang-barang keperluan dan sedikit mungkin simpanan kalau ada, itu pun kalau ada, ya. Dan juga kebanyakan manusia yang bernama Melayu. Dengar betul-betul ni. Kebanyakan manusia yang bernama Melayu tidak ada tabungan emergency untuk 6 bulan gaji mereka. Ya. Untuk pengetahuan anda, saya juga adalah seorang ejen takaful, which is saya memang selalu buat kajian ini yang mana mereka bila ditanya savings emergency untuk 6 bulan mendatang, sekiranya mereka kehilangan pekerjaan pun mereka tidak ada. Just imagine. Baru-baru ni kita dah orang kata apa? Tempias lah dengan bahana terkurung dalam rumah selama setahun akibat PKP 1.0. Ya? Dan ketika itu ada ramai orang hilang pekerjaan. Mereka yang dulunya terbang tinggi akhirnya terpaksa bergelar asnaf sekalipun. Ini yang mengejutkan. Dan walaupun kita tahu mereka dulu satu ketika terbang tinggi, bertukar status menjadi asnaf bermaksud mereka menjalani kehidupan tanpa ada simpanan emergency. Ini sangat-sangat bahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, rekod mengatakan manusia bernama Melayu jarang ada perlindungan takaful. Baik untuk kesihatan maupun untuk kewangan. Tidak ada. Ya. Dan saya boleh katakan manusia Melayu ni tadi, bangsa-bangsa lain saya tak sentuh. Sebab apa? Sebab saya bukanlah resis. Saya membuat kajian ke atas bangsa saya sendiri. Ya. Bangsa lain saya jarang nak kaji. Saya suka mengkaji bangsa saya sendiri. Right? Jadi kebanyakan mereka memang tidak ada apa yang saya sebutkan ni tadi dan akhirnya hidup mereka berada dalam kesusahan demi kesusahan. Dan akhirnya mereka melihat apa saja peluang yang ada, mereka rebut, cuma masih tidak bergerak sebab mereka hilang satu perkara yang penting yang bakal saya kongsikan sebentar saja lagi. Alright. Now, jelas kat sini Okay. So, apa jadi? Jadinya dapat duit tadi walaupun gaji tu 6,000 ke 8,000 ke berapa ke pun tetap akan hilang dengan banyak duit tu. The worst part adalah mereka tidak ada simpanan untuk masa kecemasan, apatah lagi kalau masa-masa ditimpa kecelakaan. Ya? Baik. Kita tengok. Soalan dia kena tanya diri sendiri lah. Selesa ke hidup kita? Ada ramai orang saya percaya, saya percaya anda semua pun berjumpa dengan kawan-kawan. Bro, aku ada satu peluang ni. Peluang ni perniagaan emas. Aku rasa engkau patut untuk sertai perniagaan ni. Kan, aku pun dah buat dan aku dah dapat. Dan jawapan yang kita dapat adalah, tak apalah bro, aku okey lagi. Kan, kerja aku masih stabil. Gaji aku pun cukup untuk sara anak bini aku. Kan, jadi aku rasa tak perlu kot. Aku buat part time ataupun side business macam ni. Soalannya adalah, ini soalan untuk ketua keluarga. Soalannya adalah, kalau sekalipun anda selesa, pernahkah anda tanyakan kepada orang-orang yang anda sayang, inikah kehidupan yang mereka nak? Inilah soalan yang saya tanyakan pada diri saya dulu.
adakah ini kehidupan yang aku nak, dan adakah ini kehidupan yang isteri dan anak-anak aku nanti nak. Ketika tu isteri seorang. Kan, sekarang ni dah beristeri 2. Lepas ni saya kena fikir. Saya dah berfikir jauh lagi dah. Saya berfikir adakah ini kehidupan yang isteri-isteri dan anak-anak aku nak. Selesa ke? Kalau sekali pun aku selesa, adakah dia orang selesa? Pernah tak kita tanya benda lah ni? This is a very big question mark yang you all should ask yourself. Ramai orang rasa macam selesa, nampak macam selesa, walhal hidup mereka sebenarnya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Saya ada ramai kawan-kawan kat luar sana yang cukup bulan, hari ni terima gaji ni. Hari ni terima gaji, 80% gaji habis untuk bayar keperluan dan sebagainya. Tinggallah 20% untuk digunakan untuk melangsungkan kehidupan. Which is very, very sad. Tapi bila diajak untuk berbisnes, oh sorry lah bro, ini bisnes bukan untuk aku bro, aku tak reti nak bercakap dengan orang. Aku tak reti nak itu, aku tak reti nak ini. Ini soalan dia. So sebenarnya mereka bukan tak reti, cuma mereka terperangkap dalam zon selesa. Ataupun dalam bahasa yang selalu saya gunakan, mereka ni tak cukup susah. Kena faham maksud zon selesa kat sini ni adalah mereka tak cukup susah. Mereka susah bila gaji mereka tak cukup, tapi mereka tak cukup susah untuk berusaha ke arah ekonomi yang lebih baik. Fahamkan betul-betul apa yang saya sampaikan ni. Mereka susah sebab gaji mereka tak cukup, tetapi mereka tak cukup susah untuk mencari satu jalan keluar untuk keselesaan sebenar keluarga masing-masing. Alright. Now. Okay. So, alhamdulillah kita kat sini bertemu dengan satu peluang yang mana kita dipertemukan dengan Quantum Metal. Saya percaya tak ada siapa pun yang datang ke sini hasil carian sendiri. Semuanya di-invite. Di-invite pula Semuanya dijemput oleh kawan-kawan yang telah pun bersama dengan Quantum Metal dan akhirnya berada di sini. Ada 2 golongan ataupun 3 golongan dalam pemain-pemain ataupun dalam ahli-ahli di Quantum Metal dan juga Bullion Savers Group ni tadi, yang mungkin ada di antara mereka memang pencinta ilmu. Dari hari pertama dia masuk sampai ke hari ni, muka dia je masuk kelas. Tu golongan pertama. Golongan kedua, yang join tetapi bila suruh masuk kelas, bagi alasan busy, tak ada masa dan tak apalah, engkau je lah pergi dulu, nanti kau cerita balik dekat aku. Golongan yang ketiga ni, golongan yang pelik sikit. Kan? Lepas join, lepas simpan, lepas invest, telefon, WhatsApp, tak berjawab. Ini pun ada kat golongan macam ni. Saya pun tak reti nak kategorikan mereka ni dalam kategori yang mana. Sebab mereka ni untuk saya adalah golongan yang pelik. Sebab mereka tak mau dibantu dan bila di telefon pun tak angkat phone, bila di WhatsApp pun tak berjawab. Kalau jawab sekalipun, mungkin selepas 7 hari ataupun selepas beberapa hari. Tak ke pelik tu? Pelik kan? Pelik sangat-sangat. Untuk saya lah. Jadi cerita dia, walaupun dah berjumpa dengan peluang yang bagus di Quantum Metal, dah ada grup yang bagus, grup yang mantul di pasaran, Bullion Savers Group, dah ada pula penubuhan Bullion Savers Group Academy untuk membantu anda semua ni berjaya di sini. Kan? Lepas tu ada pula kelas-kelas 135, ada kelas motivasi, ada kelas teknikal, ada perkongsian kawan-kawan yang telah pun berjaya ataupun telah pun mendapat sesuatu di sini. Kan? Masih juga dia stuck. Tak ada jalan keluar untuk dia. Dia sesat dalam maze. Just imagine. Kita sediakan kelas 135 dengan niat untuk membantu. Kita sediakan kelas-kelas teknikal dengan niat untuk membantu. Kita sediakan training-training berbayar dengan niat untuk menyalurkan ataupun transfer the knowledge. Pun orang stuck. Apatah lagi yang tak nak datang meeting. Apatah lagi yang telefon tak nak jawab, yang WhatsApp tak nak jawab ni tadi ni. Kan? Inilah masalah ataupun cabaran yang kita hadapi. Merekrut orang itu sangat mudah.
Kalau setakat nak bawa masuk 500-600 orang dalam satu masa, sangat mudah sebenarnya. Tapi untuk membentuk mereka, membentuk kefahaman mereka, untuk mendidik mereka bahawasanya ini adalah perniagaan mereka, untuk educate mereka bahawa mereka perlu bergerak untuk mendapatkan income, adalah sangat-sangat susah. Ya? Alright. Out of 64 yang ada dalam room ni sekarang, cuba type dekat situ, saya nak tengok. Siapa yang ada masalah untuk bawa masuk orang, yang pertama, untuk bawa masuk orang. Dan yang kedua, yang ada masalah yang nak educate orang untuk bergerak. Cuba type, saya nak tengok. Saya masih menantikan respon anda semua. Syamsina Burhan has raised a hand. Syamsul Azhar terus live meeting. Mungkin connection tak bagus. Ya. Makin ramai yang live meeting. Saya ada masalah nak bawa masuk webinar. Alright. Okay. Now. Jadi yang respon cuma beberapa orang. Yang lain saya tak pasti. Ini yang saya katakan tadi. Tujuan kami berada di sini untuk membantu. Tapi kalau anda tak membenarkan ataupun tak menyediakan ruang untuk dibantu, bagaimana kami nak bantu? Jadi saya minta mana-mana kawan-kawan yang ada dalam ni, tolong respon. Siapa yang ada dua masalah ni? Yang pertama, nak bawa masuk orang join dalam program. Yang kedua, ada masalah untuk bawa orang tu bergerak. Sebab ini yang bakal saya hidangkan malam ni. Kan? Tanpa anda punya respon, memang tak ada apa yang saya boleh tolong lah sebenarnya. Kan? Alright. Okay, now. So, dah ramai yang ada masalah ni. Alright. So, cerita dia, dekat mana sebenarnya masalah anda? Ni kita nak kupas malam ni. Dekat mana sebenarnya masalah kita? Sebenarnya masalah kita terletak dekat, sekejap, dekat sini. Which is, kita suka nak blame orang lain. Itu yang pertama. Ya. Bila mana kita buat tak jadi, akhirnya kita blame orang lain, mengatakan engkau lah punya pasal. Aku dah kata dah, aku tak nak masuk program ni. Aku tak nak masuk bisnes ni, dah rugi dah duit aku. Kan? Macam mana aku nak dapat duit aku balik? Ni harga emas tak naik-naik ni. Kan? Salahkan COVID-19. Yes, Tuan Edi. Terima kasih. Kan? Engkau punya pasal. Aku dah kata dah, duit aku itulah yang ada pun. Kau duk pujuk-pujuk aku masuk, kau kata harga emas nak naik. Hari ni harga emas tak nak naik bro. Dah 6 bulan dah aku tunggu bro. Jadi macam mana ni? Duit aku macam mana? Perkara paling mudah untuk kita buat adalah menyalahkan orang lain. Itu paling mudah untuk kita buat. Dan itulah perkara yang paling kita suka buat sebenarnya. Sedar tak sedar. Jarang sekali kita menyalahkan diri sendiri. Aku tak bergerak ni, salah aku. Aku tak bergerak ni sebab aku tak call leader aku. Aku tak call orang yang jemput aku dalam perniagaan ni. Aku tak call dia, aku tak jumpa dia orang. Aku tak ada masa. Tak pernah, jarang berlaku. Jarang sangat berlaku kita menyalahkan diri sendiri. Ya? Kebanyakan yang berlaku adalah menyalahkan orang lain. Dan ini sebenarnya bukan salah dia pun. Sebenarnya, bila dia menyalahkan orang lain tu, dia tak sedar yang dia sedang trap in comfort zone. Mereka tak sedar yang mereka tak cukup susah. Mereka tak sedar yang mereka perlu mencari income lebih untuk beberapa ataupun untuk meneruskan perjalanan kehidupan mereka. Ya? Okey. Jadi cerita dia, macam mana nak tahu kita ni trap in comfort zone? Simple je. Matematik tak pernah menipu. Kalau anda gagal untuk buat jadual harian seperti mana anda bangun kerja untuk bekerja, bangun pagi untuk bekerja, bermakna anda trap in comfort zone. Setiap orang sebenarnya ada jadual harian masing-masing. Either dia tulis jadual itu ataupun tidak, atau dia hanya menjalani jadual itu, doesn't matter. Contoh, saya ambil contoh. Orang yang bekerja di KL yang perlu masuk ke pejabat pada jam 8 pagi. Agak-agak jam berapa dia kena bangun? Tolong respon. Orang yang bekerja di KL yang masuk kerja pukul 8 pagi. Agak-agak jam berapa dia kena bangun? Yes, Tuan Edi. You are right. Okay. 5 pagi untuk bersiap. 6 pagi untuk solat. Dan selepas sejurus lepas solat,
Diorang kena keluar rumah untuk lari daripada jam. Suka atau tak suka, mereka sedang menjalani jadual kehidupan mereka. Tulis atau tak tulis, mereka sedang menjalani jadual kehidupan mereka. Ini yang orang tak sedar. Bro, kau nak berjaya kat Quantum Metal ni bro, kat Brilliant Service Group ni bro, satu benda je kau kena buat bro. Kau kena buat jadual. Tak ada pun keluar jadual tu. Ya? Now, jadual tu tak keluar dalam bentuk zahir. Lebih teruk, jadual itu tidak keluar dalam bentuk perbuatan. Sekurang-kurangnya bila mereka bekerja 8 pagi, bangun 5 pagi, mereka dah lalui jadual tu dan mereka dah masak dengan jadual masing-masing. Mereka tetap akan bangun pagi pukul 5, mereka tetap akan hadap jam, mereka tetap akan breakfast pada sekian-sekian jam. Dan mereka tetap akan sampai ke office on time. So jadual tu dah dalam kepala mereka, dah dalam rutin mereka, dah dalam orang kata apa, kehidupan sebati dengan jiwa mereka, kehidupan mereka. Right? Yang kita ni pula tadi ni rebut peluang sebab konon-kononnya nak keluar daripada masalah kewangan ataupun nak tambah income lebih untuk menampung segala kekurangan, tetapi tak bergerak sebab kita trap dalam comfort zone yang mula-mula ni tadi. Sebab kita masih ada gaji, walau apa pun yang berlaku, QM jalan ke tak jalan, ada income ke tak ada income, ada orang join aku ke tidak, tetap aku akan ada gaji atau income selain daripada income yang QM nak bagi. Ini sebenarnya. Ya. Sedar atau tak sedar, setuju atau tidak, tapi inilah hakikatnya. Mungkin kalau anda tak bekerja sekalipun, anda mungkin ada investment yang mendatangkan income untuk anda sekarang, which anda masih boleh untuk membayar whatever expenses yang perlu anda bayar. Mungkin kalau anda tak bekerja sekalipun, anda mungkin ada sumbangan-sumbangan daripada keluarga-keluarga rapat, ataupun anda tahu tempat-tempat yang anda boleh gunakan saluran tu untuk mendapatkan advance untuk anda layari kehidupan. Ini sebenarnya. Dan ini bukan saya cakap sekadar cakap, memang kami dalam Takaful membuat kajian tentang ini. Ya? Alright. Now, so macam mana cara nak keluar dari trap perangkap ni tadi? Okey, tak apalah, aku agree. Aku sekarang ni memang trap dalam comfort zone ni. Aku ada gaji. Aku tak tahu dekat mana nak mula. Tapi dekat mana sekarang ni kau boleh tolong aku? Ini soalan pula yang akan bagi kat kita. Kan? Soalan dia, bagaimana kau boleh bantu aku untuk mengatasi masalah yang kau dah nampak ni? Bagaimana aku nak solvekan cube ni? Kan? Bagaimana aku nak solve cabaran-cabaran yang aku tengah hadap sekarang ni? Boleh tak kau bantu? Kan? Ada cara untuk membantu. Tak lain tak bukan, anda hanya perlu buat satu perkara, iaitu find your big why. Sampai dekat sini, orang akan cakap, alah, big why apa benda? Aku ada kot big why aku. Mana? Tak mungkinlah aku tak ada big why. Okay. Why atau big why adalah dua perkara yang berbeza. Saya sendiri mencari big why saya, barulah saya faham. Ya? Baru saya faham apa yang perlu saya buat untuk saya teruskan kehidupan. Find your big why. Why should I do this business? Why? Untuk apa? Aku dah ada income kot. Kan, aku dah bekerja kot. Aku dah selesa dengan kerja aku sekarang. Kan? So, untuk apa lagi aku ada income kedua? Untuk apa lagi aku nak cari income yang lebih-lebih ni? Untuk apa lagi aku nak sibuk-sibuk dengan emas ni tadi? Very simple. Saya pesan kepada anda. Saya adalah bekas seorang pekerja dan saya juga adalah seorang trainer, yang mana dua-dua keadaan ini saya dah lalu. Saya hanya diperlukan oleh majikan saya ketika saya berguna untuk mereka. Dengar betul-betul Saya hanya dimahukan oleh majikan saya ketika saya ini diperlukan oleh mereka. Saya hanya berguna untuk mereka ketika saya ini masih mampu untuk berkhidmat. Tapi mereka akan tetap tendang saya keluar bila mana mereka mendapat pengganti saya, sama ada orang itu adalah orang baru, fresh blood, freshy dan sebagainya, ataupun mereka mendapat khidmat mesin. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, dalam bidang training, saya melalui perkara ini.
Saya percaya Tuan Fauzan juga lalu benda yang sama. Dan saya percaya siapa juga yang bergelar trainer pun melalui benda lah ni. Kami hanya berguna untuk klien-klien kami ketika kami sihat. Ketika kami tak sihat, kami akan hilang mata pencarian. So, cuba you all pandang dua apa yang saya sebutkan tadi. Ya? Fahamkan betul-betul. Yang mana sedang bekerja, anda sedang disayangi oleh majikan anda ketika anda membawa keuntungan kepada mereka. Tetapi anda lupa bahawasanya kerusi empuk yang sedang anda nikmati sekarang ini juga dimahukan oleh orang lain. Dan mereka berusaha keras untuk climb up, untuk sampai ke tempat anda. The moment mereka sampai, baru anda nak sedar, ya Allah, kenapalah selama ni aku tak nampak. Rupa-rupanya dia ni kerja bagus-bagus sebab nak ambil tempat aku rupanya. Aku ingat bos aku sayang aku je semata-mata. Kan? Rupa-rupanya bos aku pun tengah tengok dia ni, tengah hintai dia ni, performance dia ni. Aku tak sedar yang performance dia lagi baik pada performance aku. Dan adakah ketika itu baru kita nak menyesal? Ini cerita dia. Right? Jadi saya sarankan untuk anda cari your big why. Why you should do this business. Ramai orang yang saya lihat hari ini, saya happy melihat Tuan Haizat, saya happy melihat Tuan Fauzan, saya happy melihat Tuan Eddie, kan? Yang mana di hari pertama mereka bersama dengan Quantum Metal, bersama dengan BSG, mereka terus berlari. Dan saya nampak dah ada bunga-bunga untuk fly. Tapi saya sedih. Saya sedih bila melihatkan dalam network saya sendiri, masih ramai mereka-mereka yang masih berlari-lari anak. Seolah-olah dunia lambat lagi nak kiamat. Kan? Jadi apa makna itu? Maknanya mereka sedang berada dalam zon selesa. Bermakna mereka sedang terperangkap dalam zon selesa. Mereka tak nampak keperluan untuk all out di Quantum Metal. Tak nampak keperluan untuk attend semua training-training ataupun kelas-kelas, baik percuma maupun berbayar yang BSG sediakan. Mereka tak nampak. Mereka nampak, aku join, ini bisnes aku, ikut suka aku nak buka bila kedai aku, ikut suka aku nak jalan bila. Tak salah. Tak salah pun. Kan? Cuma anda adalah orang-orang yang sedang berada dalam kerugian, di mana orang-orang lain sedang menyapu bersih semua prospek-prospek anda. Perlu diingat, prospek anda juga adalah prospek orang lain. The moment anda tidak bercerita ataupun tidak buka mulut kepada orang lain yang akan buka mulut kepada orang lain. The moment anda bertindak untuk buka mulut pada orang yang sepatutnya, orang tu memberitahu kita, ya Allah, kau lambat aku 2 hari je bro. Aku baru je lepas join simpulan-simpulan. Kan? Masa tu pun kita nak cakap dengan dia. Macam ni lah bro, kau tak payahlah buat kat sana. Kau join aku lah, tim aku mantul. Kan, tim aku tim paling besar dalam company, tim aku paling power, leader-leader semua hebat-hebat. Baru nak cerita. Pasal apa? Sebelum ni dia tak join, dia tak cerita budak lah ni. Kan? Tuan Eddie, saya geram sekarang tengok dia ni. Kan? Saya risau. Saya risau prospek-prospek dia semua pergi, prospek saya semua pergi kat dia. Sebab saya tengok dia masuk seorang-seorang, lepas seorang-seorang, lepas seorang-seorang. Weh, ramai betul orang kau ni. Kan? Tapi kita iri dengan dia dalam bentuk yang sihat. Weh, tak boleh jadi ni, Tuan Eddie tengah fly. Aku kena fly juga ni. Oh, tak boleh jadi, Tuan Eddie tengah seronok ni. Aku kena kejar dia ni. Berapa ramai orang kita yang ada perasaan macam tu bila tengok orang lain buat lebih baik daripada kita? Berapa ramai? Berapa ramai pula daripada kita yang tak kisah, seolah-olah tak ada apa berlaku pun. Alah, lantak lah. Orang dia lah. Orang aku. Tak mungkin orang dia, orang aku. Berapa ramai? Selagi anda berada di Malaysia, percayalah, setiap orang connected. Indirect ataupun directly. Kena ingat tu. Kan? Saya pun menyangkakan mungkin kawan-kawan saya tak kenal orang-orang dalam Quantum Metal ni. Kan? Tapi bila saya kenal Puan Amy, saya terpanjat. Saya marah pada diri saya sendiri. Pasal apalah aku jumpa lambat benda lah ni. Bro, aku nak jumpa kau bro. Kau lain macam je ni, tak pernah call aku. Lama dah tak call aku, tiba-tiba call ni, apa salah? Tak, aku nak cerita dengan kau pasal Quantum Metal lah. Lah, Quantum Metal ke?
Yelah, content meter. Pasal apa? Kau dah join? Aku dah join lah. Kau join dengan siapa bro? Aku join dengan Amy. Seorang. Telefon seorang lagi kawan. Bro, aku nak minta appointment lah dengan kau bro. Aku kebetulan nak balik Kuantan. Jadi aku ingat kalau balik Kuantan aku singgah rumah kau kejap. Aku nak cerita pasal quantum metal lah. Apa dia bro? Kau sebut semula? Quantum metal? Kau pernah dengar ke? Aku dah join dah. Kau dah join bro? Bila kau join? 3 hari lepas. Dengan siapa? Ada ni kawan aku bawa 2 orang kawan dia. Datang dari Kemaman. Kemaman? Siapa? Yang bininya nama Emily. Yang lakinya nama Fidaus. Dan bukan seorang dua ataupun satu kali ataupun 2 kali situasi itu berlaku pada saya. Kebanyakan kawan-kawan saya yang saya call, saya approach telah pun bersama dengan Emily dan Fidaus lebih awal dari saya. So maknanya apa tu? Saya tak kenal pun Emily dan Fidaus sebelum ni. Macam mana Emily dan Fidaus boleh kenal kawan-kawan saya? Ini kelebihan Emily dan Fidaus. Mereka ini workaholic. Mereka katakan dengan anak-anak buah dia orang, tak apa. Kalau korang tak boleh nak buat bisnes ni, kau bagi kontak kat kita orang pergi langgar. Kita orang jumpa bagi pihak kau. Dan the moment orang nampak penerangan ataupun lihat ataupun attend penerangan Puan Emily, percayalah. Kalau yang datang tu seorang, yang akan join insyaAllah 3 orang. Sebab apa? Sebab yang seorang tadi terus bawa kawan dia 2 orang yang lain untuk join sekali dengan dia. Ini yang berlaku. Ya? Jadi, that's why saya katakan, anda semua perlu cari your big why untuk faham kenapa ataupun apa sebab aku perlu buat bisnes sekarang tanpa tangguh-tangguh, tanpa berlengah-lengah. Nombor 1, aku takut prospek aku kena sapu orang lain. Ini contoh saya bagi Janganlah pula jadikan ini big why anda. Sebab big why ini perlu betul-betul besar. Sebab yang besar, sebab yang kuat, yang bakal mewujudkan burning desire untuk anda. Baru anda boleh bergerak. Ya? Okey, contoh. Saya akan contoh apa big why saya sekejap lagi. Now, yang kedua anda kena tahu pula. Kan? Untuk apa anda kena buat bisnes ni? Selain pada sebab yang pertama tadi. Mungkin sebab kewangan. 1, takut prospek habis. Nombor 2, sebab kewangan. Nombor 3, sebab aku betul-betul nakkan freedom. Kan? Ada ramai orang duk sebut financial freedom, time freedom dan sebagainya. Tapi adakah benar kita ni dah freedom? So bagaimana nak cerita freedom tadi pula? Yang ni, freedom ni tadi yang saya bakal kupas di buah pukul S2K. Sebab tu saya katakan, masa tengah murah, grab peluang tu. Bila dah mahal, bayarlah harga yang mahal sebab itu adalah yuran untuk anda belajar ataupun yuran pembelajaran anda. Masa murah tak nak grab, dah mahal, barulah boleh tak saya dapatkan harga yang lama? Tak dapat. Saya dah pesan pada semua tim admin BSG Academy, kalau ada pun sesiapa yang nak minta untuk masuk ke kursus lepas ni, nak minta harga asal early bird, minta maaf, saya tak benarkan. Walaupun saya hanya vice principal, saya ada right untuk itu. Sebab ilmu ni adalah ilmu yang bakal saya kongsikan kepada anda semua, bagaimana untuk mencipta freedom yang sebenar. Freedom yang sebenarnya bukan duduk kat duit. Bukan duduk kat duit, tuan-tuan. Yang bakal saya kongsikan di buah pukul F2K. Right? So, find your big why. Yang ni saya kena tekankan ni. Selagi anda tak jumpa big why anda, selagi itulah anda akan stuck. Selagi itulah anda akan menyalahkan orang lain. Selagi itulah anda tak akan bergerak. Ya? So, yang mana yang nak tahu big why ni apa? Nombor 1, anda boleh dapat dekat buah pukul F2K. Yang kedua, anda boleh minta personal coaching. Ya? Personal coaching dengan saya ataupun dengan Tuan Fauzan, which is personal coaching kami bukan free. Saya cakap terang je. Kalau dulu saya banyak memberi ilmu-ilmu percuma di kelas-kelas percuma, tapi sekarang ni saya rasa orang Melayu especially tak pernah menghargai ilmu. Sampai pernah satu ketika kami dipersoalkan buat kelas online kena bayar RM5. Untuk apa saya kena bayar RM5 Bayangkan tuan-tuan Untuk ilmu bayar RM5 berkira. Untuk hisap rokok. Ni kan ada pula orang hisap rokok marah aku. Kan? Untuk hisap rokok yang memang bakar jantung terang-terang, sanggup berhabis sampai RM20 sekotak ataupun RM20 sehari. Perkara-perkara yang membazirkan, perkara-perkara yang memudaratkan, kita sanggup bayar. Tak nak sebut rokok lah, kan orang rokok marah aku pula. Kan?
perkara-perkara yang memudaratkan, perkara-perkara yang memudaratkan kesihatan lah contohnya kan. Macam makan KFC, makan McD, which is aku pun suka. Tu ada dia dah berbunyi kan, sebutlah benda lain kan. Jadi yang tu pun kita sanggup bayar. Tapi untuk ilmu, untuk dapatkan ilmu yang mungkin makan masa setengah jam, sejam ataupun 2 jam, kita berat sikit nak keluar duit. Sangat menyedihkan. So malam ni saya seru kawan-kawan di sini, baik anda berbangsa Cina, berbangsa India, berbangsa Melayu, Kadazan, Iban dan sebagainya, ya, tolong bangkit. Find your big why. Cari apa sebab sebenar anda perlu meneruskan kehidupan yang lebih baik. Alright? Okay. Now, so ceritanya yang anda tengok kat sini ni, yang berbaju merah itu adalah saya, dan ramai orang yang suka ataupun yang rasa perlu ada kereta besar untuk bercerita satu projek yang besar. Ramai orang menayang kereta mereka di media-media sosial dan juga orang kata apa, di WhatsApp ke, di Facebook ke, di mana-mana sajalah. Kan? Untuk menunjukkan yang mereka itu sudah sukses. Yang menunjukkan mereka itu sudah kaya. Tuan-tuan dan puan-puan, fahami dan ketahuilah bahawasanya kaya dan nampak kaya itu adalah dua perkara yang berbeza. Saya juga pernah melakukan kesilapan yang mana yang tuan-tuan dan puan-puan sedang tengok sekarang ni, ini adalah salah satu kereta kesayangan saya satu ketika dulu. Alright. Okay, cerita dia, pada tahun 2017, saya ditimpa malang. Di mana saya kehilangan 2.6 juta di atas kesilapan dan kebodohan saya sendiri. Ya. Dan ketika itu, saya memiliki 7 buah kereta mewah. Dan kereta putih yang anda sedang lihat ini adalah salah satu kereta kesayangan saya. Pada 2017, ya, di zaman kejatuhan saya buat perkara paling susah orang lain nak buat. Iaitu, saya lepaskan segala liability saya. 7 buah kereta saya jual. Just imagine. 7 buah termasuk 1 buah kereta. 8 semua sekali. Ya, 8 semua sekali, yang mana yang ke-8 tu adalah Mercedes W124 yang saya beli pada harga RM6,000 dan saya modified dan perbaiki sehingga kosnya mencecah RM30,000. Saya memang gila dengan model Mercedes W124. Kalau siapa yang tahu, tahulah. Yang tak tahu, tak tahulah. Ya? Alright. Jadi cerita dia, dengan duit yang banyak ketika tu, dengan kehidupan yang mewah ketika tu, saya tak nampak yang saya bakal jatuh. Saya tak nampak yang segalanya boleh hilang sekelip mata. Ini cerita sebenar ni, yang saya nak cerita dengan you all ni. Yang you all tengok ni bukan kereta yang saya pakai sekarang. Selepas kejatuhan saya, hampir beberapa bulan, saya bekerja bawa Grab. Just imagine. Just imagine. Seorang datuk bawa Grab. Bukan orang tahu pun siapa aku. Bukan orang kenal pun siapa aku. Kan? Saya pergi sewa kereta yang bayar mingguan tu dan saya bawa Grab. Selepas kejatuhan saya. Dan hari ni, saya tak tunjuk kereta mewah saya ni sebab saya nak beritahu anda, saya close sebab saya pakai kereta mewah ni lah. No. Saya nak beritahu anda semua bahawa saya dah hilang semua kereta mewah ni. 7 biji sekaligus. Dan cash hilang 2.6 juta. Tapi, saya ada sebab yang kuat untuk saya bangkit. This is my big why. Apa dia big why saya? 2 orang isteri dan 6 orang anak. 5 orang anak dengan isteri pertama, 1 orang anak dengan isteri kedua. Saya kata, Allah pernah bagi aku senang, Allah pernah bagi aku kaya, tak ada sebab untuk Allah tak bagi lagi lain kali. Cuma, 2017 sehingga ke hari ini, 2021, saya perlukan 4 tahun untuk bangkit.
Sekarang pun belum sukses lagi. Sekarang pun belum sukses lagi. Cuma saya dah nampak bunga-bunga orang kata bunga-bunga percikan api mercun ataupun bunga api tu dah ada. Sebab saya dah susun balik laluan saya. Saya dah mula dengan quantum metal. Saya dah mula dengan koperasi saya sendiri, ya. Saya dah mula dengan beberapa perancangan yang saya buat untuk investment saya dan sebagainya. Jadi saya bermula dan saya garap jalan tu. Saya buka jalan tu. Saya ketuk pintu tu tak wujud. Saya wujudkan pintu tu. Ini yang saya nak sampaikan. Kan? Dan big why saya kata adalah orang rumah saya dan juga anak-anak saya. Ya betul Tuan Adnan. Memang Allah nak bagi rezeki yang lebih baik. Tetapi Allah suruh kita belajar daripada kesilapan yang kita dah buat. Fahamkan betul-betul. Ya? Jadi cerita dia yang saya nak sampaikan kepada anda semua tadi adalah untuk anda lihat diri sendiri pada malam ini, untuk adakah anda berada dalam perangkap zon selesa. Adakah aku ada income lain? Saya dah tak ada income dah. Saya jatuh dan saya hilang daripada market 3 tahun. 3 tahun saya hilang pada market, maknanya 2017, 2018 saya hilang, 19 saya hilang, 20 saya hilang. 2021 baru saya terjebak kembali dalam dunia network marketing tadi. Sebelum ni saya buat takaful, saya jual rumah, saya jual kereta, saya jual apa saja yang boleh mendatangkan income untuk saya survive. Survival mode. Lillahi ta'ala, survival mode. Ya? Tapi saya tak pernah berhenti untuk mencari jalan untuk saya keluar pada segala kesusahan yang saya ada sekarang. Dan saya perlu cari satu sebab yang kuat untuk saya bergerak ke depan. Saya letakkan orang rumah saya dan anak-anak saya di depan muka saya setiap kali saya nak berjalan. Pun begitu, saya terpaksa memberhentikan beberapa orang anak saya bersekolah bila mana saya dah tak mampu sebelum ni. You just imagine. Sebagai seorang bapa yang tak mampu nak sekolahkan anak, you just imagine. Macam mana perasaan saya? Tapi kalau saya give up, apa bakal berlaku? Mungkin orang duk ingat saya ceritakan tadi ni, ni cerita Datuk nak tunjuk cerita kereta dia lah kot, dia buat closing kereta ni. No. Saya tunjukkan anda, saya tak ada apa-apa. Ketika saya habis semua ataupun hilang semua benda tu, yang saya ada Allah dan anak-anak dan isteri-isteri saya, ya. Kawan-kawan semua dah cabut. Kawan-kawan ni, dia ni menjadikan kita ni ibu gula. Mereka cuma akan berkerumun dengan kita bila kita ada. Bila kita dah tak ada, mereka cabut lah, carilah gula lain pula. Jadi cerita dia, saya cuma ada Allah dan anak-anak, saya kata tak apa, ikut mana pun abang akan fight. Dan Alhamdulillah, isteri pertama saya menjaga anak-anak dengan baik, dan isteri kedua saya bersama-sama dengan saya untuk fight dekat market. Dialah yang banyak beri dorongan. You jangan stop, ramai orang perlukan you. You jangan stop, ramai lagi yang perlukan ilmu you. Ni bila aku cerita bab ni, aku sedikit emosi. Kan? Air mata tiba-tiba datang, duduk kat tepi mata, dia suruh juga keluar. Padahal tak nak keluar pun. Ni cerita dia. Jadi saya fight, saya cari jalan. Bagaimana aku nak settlekan semua masalah hutang, bagaimana nak settlekan masalah kad kredit, bagaimana nak settlekan masalah tertunggak duit rumah sewa dan duit rumah sendiri yang nak kena bayar ni. Bagaimana duit-duit maintenance nak kena bayar ni. Bagaimana duit anak sekolah ni. Ya Allah, aku tak mampu nak sekolahkan anak ni. Adik-beradik nak tolong, dia orang pun ada masalah dia orang sendiri. So tak nak kena fight lah. Satu persatu jalan saya cuba. Tak jalan, aku cuba jalan lain. Tak jalan, cuba jalan B. Tak jalan, cuba jalan C. Dan akhirnya Allah pertemukan dengan beberapa sahabat yang baik yang meminjamkan kereta untuk saya bergerak. Selepas jatuh, kereta pertama yang saya pakai adalah Azia. Allah hantar 3 beradik Cina. Cina, bangsa Cina. Yang saya tak pernah kenal sebelum ni. 3 beradik yang lihat bakat saya, yang nampak talent saya, offer saya untuk bersama dengan orang. Okay, jom join team I, kita buat sales and marketing, bla 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 bla. Alright? Dan saya buat. Dia panggil saya Din. Saya tak kenal pun diri saya Datuk Azharuddin masa tu. Saya beritahu dengan semua orang nama saya Din.
Tak apa Din, I tahu you tak ada kereta, you pakai kereta I. You bab bab maintenance you jaga, minyak you isi, tol you bayar, saman you bayar. Tapi untuk monthly installment, you jangan risau, kami settlekan. Just imagine. Out of nowhere, Allah hantar 3 bangsa Cina untuk bantu saya ketika tu. Dan saya amat bersyukur yang kenal yang 3 beradik ni. Alhamdulillah. Ya. Dan saya cuba bangkit perlahan-lahan daripada situ. Sampai saya malu akhirnya pakai kereta free. Saya minta dengan dia, tak apalah macam ni lah bro, kereta unit saya sambung bayar lah. Kan? Sampailah kereta tu habis dibayar, dia nak kereta tu balik. Ya. So dia kata okey tak apa, bolehlah ambil kereta you, dah kereta you kan. Macam mana? Tak apa, you jangan risau Din, saya akan gantikan you dengan kereta baru, tapi kereta ni you kena sambung bayar lah. Kan? Saya upgrade daripada Azia ke Beza. Saya tak malu pun. Kalau orang kata apalah Datuk kedekut pakai Beza, so what? Kau nak tolong bayar kereta aku ke kalau pakai kereta ni balik? Boleh kau tolong bayar kan? Kan? Aku boleh je ambil E60 aku balik, ambil Velfire aku balik, ambil ambil Estima aku balik, ambil BMW aku yang berbuah-buah dulu, boleh ambil balik, tak ada masalah. Nak ambil tu ada banyak cara, tapi nak bayar, you all boleh tolong bayar? Tak boleh kan? So stop talking lah. Kan? Saya pesan dengan semua orang sama je. Kau tak tahu apa yang aku lalu, kau diam. Kau tak payah nak ulas kehidupan aku. Ya? Tapi aku tahu aku akan fight. Ini cerita dia. Jadi saya letakkan isteri saya dan anak isteri saya, kena sebut betul ni. Isteri saya dan anak-anak saya di depan mata saya. Setiap kali saya nak melakukan sesuatu, aku buat ni untuk anak-anak aku kerana Allah. Aku nak buat ni kerana Allah untuk anak-anak dan isteri aku, untuk kehidupan aku, untuk aku perbaiki kehidupan ni. Aku nak bagi balik apa yang mereka dah hilang sebelum ni. So just imagine. Sebab tu saya kata cerita malam ni bukan cerita yang saya bawa cerita dongeng dan sebagainya. Ini cerita kehidupan saya, my story. Ya. Dan saya beritahu dengan rumah saya, si Is ni, saya beritahu dengan dia, yang boleh tak kalau kita ada duit nanti I nak ambil balik kereta ni? Apa jawapan dia? No. Kita dah belajar pada kesilapan, tak perlu pakai kereta besar, kita pakai kereta ikut keperluan. Dan akhirnya kami decide, kalaupun kami sukses sekali lagi, kami cuma akan beli sebiji lagi kereta untuk keluarga, mungkin Estima, mungkin Velfire, dan juga sebiji lagi kereta yang nak dipakai hari-hari, nak dilanyak hari-hari, Navara 4-wheel truck. Supaya apa? Supaya ketika kami senang nanti, ketika orang memerlukan bantuan dan sebagainya, kami boleh bantu. Orang banjir itu boleh bantu, orang nak angkut barang itu boleh bantu. Orang tengah susah sekarang ni. Semua orang tengah susah. Jadi fikir dalam diri kita, bagaimana kita nak bantu orang-orang lain nanti untuk sama-sama keluar dari kesusahan. Hidup ni sekarang ni jangan fikir diri kita dah. Fikir orang lain sama. Aku makan nasi hari ni, adakah jiran-jiran aku tengah makan nasi? Ataupun adakah jiran-jiran aku tengah makan biskut je? Pernahkah kita fikir? Pernahkah kita tanya adik-beradik kita, korang anak sekolah tahun ni macam mana Adakah duit korang nak bayar? Pernah? Balik-balik kita cerita-cerita je lah. Kan? Ya betul Tuan Adnan. Untuk mereka yang tak pernah rasa susah, mungkin tak rasa ataupun tak sampai apa saya ceritakan. Saya dah lalu perasaan di mana saya pernah, ini zaman tahun 2006-2008 kalau tak silap, saya pernah duduk di rumah yang layaknya sarang burung, layang-layang je yang duduk, merempat, orang kutip saya. Kan? Tapi saya fighter, saya kena fight lah. Saya boleh je nak mengharapkan ihsan orang ramai-ramai tu, kan? Buat muka sedih sikit, minta orang bagi. Buat muka sedih sikit, minta orang bagi. Tapi bila? Sampai bila? Sebab tu saya bangkit. Hanya orang-orang yang susah, orang-orang yang tahu erti keperitan hidup, yang akan fight all out untuk jadi seseorang. Kita nak buat konten metal ni, nak jadi duit banyak dan sebagainya, bukan sebab kita nak tunjuk orang. Kita nak bantu bangsa kita, agama kita, negara kita.
Kan? Bangsa yang saya sebut ni bukan bangsa Melayu bangsa Malaysia, baik you all India, baik you all Cina, saya tak kisah. Kan? I'm talking about bangsa Malaysia. So ini yang saya nak sampaikan kepada anda. Find your big why. Kalau tak jumpa big why anda tu, cari orang yang boleh bantu anda untuk dapatkan big why anda tu. That's why saya selalu katakan dalam dalam kehidupan saya, lahir miskin itu takdir, mati miskin itu pilihan. You tak boleh salahkan mak bapak you dah. You memang dah lahir. Kan? Dah lahir pada perut mak you, dah lahir daripada perkongsian kehidupan mak bapak you nak salahkan korang lah punya pasal. Sebab korang lah aku jadi macam ni tau, sebab korang lah aku miskin. No, jangan salahkan orang. Anda tentukan takdir hidup anda. Lahir miskin itu takdir, mati miskin itu pilihan. So decide lah nak jadi yang mana. Nak jadi orang miskin atau nak jadi orang kaya. Islam tu sendiri menggalakkan orang Melayu Islam untuk jadi kaya. Supaya apa? Supaya boleh berzakat dengan banyak. Kita tak endah pun bab ni. Kita tak pernah endah pun. Saya sharekan dengan anda semua apa impian saya sebenarnya. Saya nak wujudkan satu pusat tahfiz yang anak-anak nak masuk belajar tak perlu bayar pun. Yang ustaz-ustaz mengajar tak perlu mengemis pun. Yang saya boleh gajikan diorang. Saya nak wujudkan pusat tu, pusat smart tahfiz yang saya sediakan untuk diorang pelajaran, baik segi agamanya dan segi teknikal. Habis dia belajar agama, okey, kita tu serap diorang dalam bidang-bidang teknikal. Kemahiran bercakap, kemahiran hidup dan sebagainya. Yang ni yang saya nak buat, yang tak sampai-sampai lagi ni. Dan saya berdoa kepada Allah, ya Allah Tuhan, kau hantarkan aku satu tim ataupun satu bisnes yang mampu untuk aku realisasikan impian aku ni sebelum aku meninggal. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau boleh saya nak meninggal mati di Madinah. Saya beritahu dengan dua-dua rumah saya. Kalau Allah izinkan, sampai ketikanya saya akan berhijrah duduk di Madinah. Dah tak nak fikir dah soal hidup. Dah tak nak fikir dah soal macam mana nak cari duit. Dia duit je kerja untuk kita. Tapi nak buat benda ni tak boleh buat seorang. Kita buat ramai-ramai. Bayangkanlah. Kalaulah kita ni ada 50 orang yang ada dalam grup ni, yang nampak jalan kena buat ni, yang betul-betul usaha buat, malam terus decide buat, besok terus berlari cari kawan-kawan, bercerita. Kan? Katakanlah untuk setahun pada sekarang kita mampu kumpulkan satu dana, kita boleh je buat tahfiz ni bersama-sama. Cuba cari orang-orang yang boleh kita, orang kata apa, kerjasama untuk realisasikan benda ni. So ini adalah salah satu, orang kata apa, moto ataupun pegangan hidup saya. Saya katakan pada diri sendiri, lahir miskin tu takdir. Nak miskin, nak kaya, aku yang tentukan dengan izin Allah. Ya? Dan yang keduanya, saya katakan, bila hidup kita ni tak berapa nak menyenangkan orang, carilah jalan supaya mati nanti tak menyusahkan orang. Ingatlah dua ayat ataupun dua pegangan hidup saya ni, kalau you all boleh pakailah. Nombor satu, lahir miskin tu takdir. Nak mati miskin tu pilihan. Elok-eloknya biarlah mati kaya pada mati miskin. Kan? Yang keduanya, bila hidup tak berapa nak menyenangkan orang, cari jalan supaya mati tak menyusahkan orang. Hidup dah lah susah dengan sipulan-sipulan tu. Mati, susahkan lagi. Alung datang ke rumah, orang datang minta hutang. Habis macam mana orang tu nak hidup? Yang mati dia dah tentulah kena sebat. Yang hidup ni nak menanggung pula hutang si mati ni tadi. Kesian. Kesian sangat. Ya? Jadi saya saran kepada anda semua, carilah jalan untuk jumpakan big why anda dan akhirnya
anda orang kata apa? Orang kata apa? Tahu bagaimana nak keluar ataupun nak atasi masalah-masalah ni. Saya sendiri pun bukan tak ada masa down. Saya pun ada masa down. Dan setiap kali saya down, saya dengar kawan saya bercakap dengan saya. Saya yakin anda semua kenal kawan-kawan saya ni, yang mana saya akan bawakan anda. Saya akan beritahu ayat dia, apa yang dia cakap yang membuatkan saya terus bangkit sampai kali ini tanpa stop. You ain't gonna believe this. But you used to fit right here. I'd hold you up and say to your mother, this kid's gonna be the best kid in the world. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. And you grew up good and wonderful. It was great just watching you every day. It was like a privilege. Then the time come for you to be your own man and take on the world, and you did. But somewhere along the line, you changed. You stopped being you. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. And when things got hard, you started looking for something to blame, like a big shadow. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you wanna be because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that.